أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih Allah Ta'ala izin kita semua untuk sama-sama kita dapat teruskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala terimalah hendaknya segala amal kita pada hari ini sebagai amal yang saleh di sisinya, insya-Allah. Amin. Kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan ulumul Quran dalam subtopik ataupun subjeknya berkaitan dengan tajwid, iaitulah tajwid surah Al-Fatihah melalui kitab Risalah Tajwidul Fatihah pada menyatakan, memolekkan dan membetulkan hukum membaca Fatihah, disusun oleh Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 14 kita ajawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala, kata dia wa in waqafta 'ala al-basmalah ibtada'ta bilhamdu. Jika kamu mewakafkan atas bismillahirrahmanirrahim, kamu hendaklah memulaikan dengan alhamdu. Jaga-jagalah jangan sampai terjadi alhamdulillah. Salahnya itu kerana memutuskan huruf-huruf satu sama lain dengan menyerupai saktah. Istimewa pula huruf-huruf izhar dengan sengaja melebihkan dari batas-batas izhar. Jadi tuan kita kata, yang pertama sekali, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim dan kita pun berhenti di bismillahirrahmanirrahim, hujung tu rahim, berhenti situ. Kita tidak wasal, kita waqaf, berhenti. Kalau sambung dipanggil wasal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu wasal. Kalau kita berhenti bismillahirrahmanirrahim, maka dia kata hendaklah memulaikan dengan alhamdu. Jadi kita akan mulakan balik ayat berikutnya dengan alhamdu. Cuma huraian penyusungnya, jaga-jagalah ketika mana menyebut alhamdu itu jangan sampai terjadi alhamdulillah, dia jadi putus-putus. Di mana salahnya itu? Memutuskan huruf-huruf satu sama lain dengan menyerupai saktah. Dia baca dengan lambat, tapi lambat sangat. Alhamdulillah, lambat-lambat, sehingga lambat-lambat membaca itu menyerupai saktah. Saktah ni maksudnya kita berhenti sekejap. Seumpama kita baca surah Yasin tu lah. Man ba'athana min marqadina haza wa qila man raqa. Itu saktah tu. Jadi saktah ni kita berhenti sekejap ketika baca ayat tu,
tanpa kita menarik nafas yang baru, tanpa kita mengambil nafas yang baru. Kalau kita wakaf, kita berhenti juga, tetapi berhenti itu bila nak mulakan ayat berikutnya kita ambil nafas yang baru. Itu wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saktah tadi, waqila man, berhenti. Waqila man raqa. Tapi dia tak ambil nafas baru. Nafas sama, nafas yang tula. Cuma berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Itu nama dia saktah. Jika ada orang yang baca alhamdu begitu, alhamdulillah, itulah jadi saktah. Maknanya tak usah baca dah begitu, baca terus alhamdulillah. Istimewa pula huruf-huruf izhar, dia kata. Lagi pula hak tepat hak disebutkan salah kita memutuskan dengan cara macam ke saktah tadi. Tepat-tepat tu kena pada huruf izhar pula. Alhamdu itu adalah huruf izhar. Al-lam kena baca dengan izhar, baca dengan jelaskan lam di situ. Jelaskan matinya lam tu. Begitu juga mim, hamdu. Mim yang mati pun mesti dijelaskan juga dia punya mati dia tu. Oleh demikianlah, jika kita baca dengan lambat-lambat begitu, maka dia dah jadi izhar itu dah lari dah, lebih daripada batas-batas izhar dah pula. Dan lagi salahnya melampaukan menekan suara pada mengucap hamzah, iaitu alif, hingga menyerupai orang hendak muntah. Dia kata hingga menyerupai orang hendak muntah. Bahasa dia begitu. Nak khabar situnya, jangan menebeng sangat sebut alham. Ada orang sebut tu dia macam nebeng sehingga payah nak sebut alhamdulillah. Tu jadi macam nak muntah tu. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang nak sebut ni ada orang yang jadi was-was pun ada. Pada saja. Ada setengah-setengah orang nak sebut tu jadi macam payah balik dia. Alhamdulillah. Nak sebut Allahu akbar takbir tu Allahu akbar. Payah sebut tu. Jadi hak begitu tu dia kena berlatih. Tak ada cara lain dah. Kena berlatih. Practice make perfect, kata orang putih. Berlatih ni lama-lama dia akan jadi molek. Dia akan jadi sempurna. Jadi kita begitu lah. Baca Quran ni dia bukan semua bila kita belajar, kita untuk guru ajar, kita boleh sebut selalu, tidak juga. Kadang tu atas lidah masing-masing. Ada yang perlu buat riyadhah ataupun tamrin kepada lidah tu. Kena buat latihan pada lidah kita. Latihan pula tak boleh sekali dua je, kena banyak kali. Tanya-tanya duduk saja atas motor, atas kereta. Berlatihlah pada ayat-ayat yang kita sukar nak sebut dalam Quran. Boleh katalah tuan-tuan, atas masing-masing ni orang yang baca Quran ni adalah tempat yang dia payah nak sebut. Walaupun dia tu dah qari sekalipun, akan ada tempat dalam Quran yang dia payah nak sebut. Tuhan akan buat gitu pada setiap orang. Pada kecuali Nabi dan Nabi yang insan kamil. Nabi ni sempurna. Hak tidak Nabi ni, kita ni akan ada tempat yang kita nak sebut tu susah. Tapi kita nak berlatih lama-lama akan jadi mudah. Okey. Maka bagi orang yang payah nak sebut alhamdulillah tu, dia kena berlatihlah. Cuba-cubalah, try and error. Cuba lagu ni, nak sebut lagu ni. Kalau tak boleh gini, cuba hak lain pula. Cara lain, cara nak sebut al tu dengan mudah. Baik, selepas tu dan lagi salahnya melampaukan menekan suara. Jadi dia kata ya, jadi orang yang menebeng tadi, dia melampaukan menekan suara. Sepatutnya tak payah tekan sangat pun. Al tak payah nebeng.
Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tak, kalau kita tidak melampau sangat dalam menekankan suara tu pun dah jadi dah terhasil dah bunyi a tu alhamdulillah. Okey. Lepas tu dia kata dan lagi datangnya kesalahan itu sebab membaca dengan lagu-lagu bertambah panjang atau menyerupai bernyanyi apatah lagi kerana ia memeliharakan berlagu kerana mengenai gayanya dengan tertinggal hukum-hukum tajwid daripada makna dan qasarnya, maka haram ia menghilangkan hormat pada Quran. Kata dia lagi kesalahannya, ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin ni ayat nombor 2 surah Fatihah ni, setengahnya juga ada baca tu dengan melebih-lebihkan sangat lagu, ra'i ke lagu tu lebih daripada hukum tajwid. Tak boleh tuan-tuan. Kita baca tajwid, kita baca Quran ni mesti dengan bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Quran dengan tartil. Satu hari orang tanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, apakah maksud tartil? Wahai Sayyidina Ali, yang Allah Taala nak maksudkan dalam ayat ni. Kata Sayyidina Ali, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil yang Allah Taala nak maksudkan dalam ayat ni iaitulah dua perkara dia. Tajwidul huruf. Yang pertama, bila masa kamu baca Quran, kamu kena tajwidkan semua huruf-huruf Quran. Tajwidkan. Tajwid ini maksud dia at-tajwid ai at-tahsin. Tajwid ini maknanya perelokkan atau tajwid tu. Jadi selama kening kita duk cover korang dah. Pergi mana tu? Pergi belajar tajwid sikit Pergi belajar kitab tajwid. Hamba belajar tajwid dengan dia ni, dengan tok guru ni, dengan ustaz ni, ustazah ni. Tajwid tu apa benda tajwid tu? Tajwid itu tahsin. Maknanya perelokkan, memperelokkan. Memperelokkan apa? Memperelokkan bacaan lidah. Bacaan lidah kita kepada Quran. Itulah tajwid. Jadi kita belajar tajwid rupanya untuk memperelokkan cara lidah kita menyebut setiap huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Setiap ayat-ayat Quran tu boleh baca dengan setepatnya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi ada sebut, innallaha yuhibbu an yaqra'al Quran ghaddan kama unzil atau kama qala. Allah Taala ni sangat suka kalau ada seorang hamba ni dia baca Quran ghaddan kama unzila, tepat sebagaimana ia diturun. Jadi nak baca lagu mana hak yang dikatakan tepat sebagaimana Quran itu diturun. Lagu mana nak baca Quran ni secara tepat macam yang Quran tu diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Tak ada lain dan tak bukan, kita kena belajar dengan guru-guru yang ada autoriti, yang ada keahlian dalam ilmu Quran, yang dia ada sanad lebih-lebih lagi lah. Maka belajar dengan dia, baca dengan dia daripada surah Fatihah sampai ke surah An-Nas, maka di situlah kita dikatakan telah mengambil cara bacaan Quran yang insya-Allah tepatlah sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa baca Quran dengan tok guru tadilah dia akan tegur kita cara bacaan kita dengan diberi penekanan pada tajwid. Tajwid itu cara betul lidah. Okey. Maka baca Quran dengan tajwid ini wajib dengan tajwid. Dia bukan kata tidak wajib. Wajib dengan tajwid. Saya ada pernah tanya satu orang pensyarah di USIM. Bila mana saya melihat ada satu video ulama yang masyhur lah di negara kita, ulama lah ni, dia suhur dalam bab
rojokan, orang buat jadi rojokan dalam bidang-bidang fiqh, soal jawab hukum agama, suhu sangatlah ulama ni. Tapi bila satu ketika saya dengar dia baca Quran, terkejut kita. Sebab apa dia baca begitu? Mana yang saya terkejut tu sebab dia baca tak bertajwid. Dia baca cepat satu hal, dan dia baca tu langgar. Hak sepatut pendek jadi panjang. Hak patut panjang jadi pendek. Lepas tu pendek itu pula tak sekata, sekejap pendek, sekejap panjang, sekejap jadi campur aduk sekali bacaan. Dia ni orang yang alim. Jadi saya timbul muskil nak kata dia salah. Tak benar sabar, dia alim. Jadi kita pun tanyalah, ada peluang jumpa dengan satu orang pensyarah di di salah sebuah kita punya universiti lah. Dan pensyarah ni juga adalah rujukan khusus dalam bidang Quran. Nah, dia bukan rujukan dalam bidang fiqh ke hak lain-lain, khusus bidang Quran. Saya tanya kepada doktor ni, saya nak tanya sikit, wahai doktor, sebenarnya timbul muskil bila tengok video ada ulama kita baca begini. Jadi adakah tajwid ini dia khilaf ulama? Quran ni baca dengan tajwid boleh, dan baca dengan tak bertajwid pun ada juga pendapat kata boleh ke? Khilaf ke? Ke satu je pendapat? Dia kata tak ada khilaf pun, dia kata memang wajib baca dengan tajwid. Dia pun kejut juga saya tanya soalan gitu. Sebab kata tak benar siapa Tuan Iman tanya begini. Tak kata Iman tak tahu. Tapi oleh kerana kita punya husnuzan bahawasanya ulama takkanlah dia tak tahu baca Quran tu wajib dengan tajwid. Bila ada ulama kita yang baca begitu, timbul kemuskilan juga kadang. Mari. Bila dah diberi pencerahan, maka nyatalah bahawasanya setiap orang bukannya menguasai semua bidang. Itu perlu diakui. Bukan semua menguasai semua bidang. Mungkin dia alim di bidang yang lain, tapi di bidang Quran dia tidak berapa mutqin dia panggil. Dalam kita belajar ilmu tajwid ni, ilmu Quran ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia ada satu istilah yang digunakan oleh ulama Quran yang dirojokkan kepada orang yang memang ahli dalam bidang Quran, dalam bidang pembacaan Quran, yang disebut sebagai mutqin. Mutqin ni orang yang bila baca Quran, dia baca dengan penuh tajwid, pelihara sungguh dia hukum hakam tajwid. Maka orang ni disebut orang yang qari'ul Quran al-mutqin, yang sangat menjaga, yang sangat cakna, beraluh dia dalam membaca Quran. Jadi kita kena rojak hak tu lah tuan-tuan. Jadi rojak tu. Jadi tidak timbullah masalah tajwid ini khilaf, tidak. Bahkan dia adalah wajib berdasarkan ayat Allah SWT tadi, warattilil Qur'ana tartila. Dan diambil juga tajwid ini pendalilannya bahawasanya wajib. Tajwid ini wajib baca, Quran ini wajib baca dengan tajwid, iaitulah diambil juga pendalilannya daripada kalam ulama. Kalam ulama iaitulah daripada Al-Imam Ibnu Al-Jazari radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibnu Al-Jazari disebut dalam kitabnya yang masyhur Muqaddimah Al-Jazariyah, kitab yang mensyarahkan tentang ilmu tajwid juga. Muqaddimah Al-Jazariyah, dia kata gimana? Dia kata man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Mula-mula lagi sebelum tu, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzalah wa hakadha minhu ilaina wasala. Tu kata Al-Imam Ibnu Jazari, kita baca Quran dengan tajwid, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Hatmun lazim, satu perkara yang kemestian, wajib baca begitu dia kata. Baca Quran dengan tajwid ni wajib. Man lam yujawwidil Quran, bahkan siapa-siapa yang baca Quran tidak bertajwid, asimun, dia ni dihukum berdosa. Katanya Al-Imam Ibnu Jazari, siapa yang baca Quran tak bertajwid, berdosa dia. Kalau dia baca tu dengan sengaja tak bertajwid, bukan tak sengaja.
Hak tak sengaja ni mungkin dia tak tahu situ kena dengung. Lalu dia tak dengung, dia tak tahu. Rupanya tak boleh campur aduk panjang pendek mak ni. Mak Jaih Munfasir ni hukum dia hafaz, riwayat hafaz baca 4 ataupun 5 harakat. Dia ingat ke boleh 2. Sekejap 2, sekejap 4, sekejap 2 dia pergi campur gitu. Tak boleh, dia kena 1 saja. Nak baca 2 saja. Ada tarik ataupun jalur bacaan hafaz yang lain boleh baca dengan 2 harakat. Tapi kalau dah baca 2, kena 2 sama, tak boleh campur-campur. Tak boleh sekejap 2, sekejap 4, sekejap 2, tak boleh. 2. Kalau baca 4, 5 gitu. Jadi kalau dia tak sengaja, tak jatuh dosa. Kalau dia sengaja, jatuh dosa. Sebab apa yang jadi hukum baca Quran tak bertajwid ini berdosa? Sebab dia kata li'annahu bihil ilahu anzala. Kerana Quran ni dia mari daripada Tuhan yang menurunkan Quran ni. Allah yang menurunkan Quran, wa hakaza minhu ilaina wasala. Maka demikianlah juga yang daripada Allah Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehinggalah sampai kepada kita pun begitulah Quran itu dalam keadaan bertajwid. Maka sebab itulah kena baca dengan tajwid. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril baca kepada Nabi kita dalam keadaan bertajwid dah. Lalu Nabi pula baca kepada sahabat-sahabat dalam keadaan bertajwid juga. Sahabat-sahabat baca kepada tabi'in, tabi'in baca kepada tabi'in, sampailah generasi ke generasi dibacakan Quran, dibacakan sampai ke generasi kita hari ini juga dibacakan dengan bertajwid. Sebab itu penting kita belajar Quran daripada ahli dia. Jangan kita main baca ikut dam gitu. Baik. Maka kalau dah kita tahu begitu, tajwid ini nombor 1 bila baca Quran. Timbul pula bila baca Quran ni nak berlagu. Nak berlagu. Maka berlagu ni dengan tajwid hak mana dulu kita kena utamakan? Jawapan dia mesti diutamakan tajwid. Lagu nombor 2. Sebab Nabi kata zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan seni suara-suara kamu. Jadi Nabi suruh hiasi, bukannya semestinya hiasi. Kalau tak ada suara kok baca dagu-dagu begitu, tak ada lagu tak apa seolahnya. Tapi kalau boleh belajarlah seni suara supaya bila baca Quran tu kamu boleh zayyinu, boleh hiaskan bacaan kita tu jadi kohomolek. Biasanya hias ni kita letak mana tuan-tuan? Kita faham apa perkataan hias? Hias rumah nak raya kok. Marilah kita ngias rumah sikit biar comel. Dah kalau masa tak raya tak hias. Tapi bila nak raya orang ajak ngias. Sebab apa ajak hias? Sebabnya nak suruh comel, nak suruh bertambah cantik. Tetamu nak mari berkunjung pagi raya ke, musim raya ke, nampak sedap mata memandang. Jadi biasanya hias ni maknanya kita nak mencantikkan lagi, nak mencomelkan lagi kita punya sesuatu perkara tu. Begitulah juga dengan Quran. Lagu tu adalah hiasan kepada bacaan Al-Quran kita. Bukannya necessary. Dia adalah accessory. Kalau faham hak ni, kita akan utamakan tajwid berbanding lagu. Nak berlagu juga jangan terpengaruh lagu tu siapa mengubah hukum tajwid. Itu haram. Kalau lagu kita raikan sangat siapa mengubah hukum tajwid itu haram. Tak boleh. Sebab itu bagi ahli-ahli lagu, ahli maqamat, ahli tarannum, qori-qori, kena beri perhatianlah bila kita baca Quran, utamakan tajwid. Sebab itu dalam penghakiman Quran pun, kalau tilawah Quran, musabaqah, pertandingan pertandingan tilawah Quran, kat mana-mana pun markah tajwid, markah yang banyak sekali, berbanding markah yang lain, lagu ke suara ke, markah tajwid lebih banyak daripada markah lagu dan suara. Sebab tajwid itu penting. Tajwid itu penting sekali. Kalau lagu sedap tapi tajwid tunggang-langgang, tak menang dia. Tak menang. Tak ada erti kemenangan dia. Kalau dia menang pun
Kalau dia lagu ada tapi tajwid tak ada. Sebab Al-Quran mesti kena tajwid diutamakan. Maka tuan kita tegurlah tu. Dia kata, dan lagi datangnya kesalahan itu sebab membaca dengan lagu-lagu bertambah panjang atau menyerupai bernyanyi. Lagu memang dia macam nyanyi lah, ada nada dia, itu maksud dia. Menyerupai bernyanyi itu ada intonasi, turun, naik, rendah, tinggi apa semua tu. Apatah lagi kerana ia memeliharakan berlagu kerana mengenai gayanya dengan tertinggal hukum-hukum tajwid. Maksudnya kesalahan juga bila mana seseorang yang baca Quran tu dia lebih memeliharakan lagu, lebih meraihkan lagu kerana mengenai gayanya dengan tertinggal hukum-hukum tajwid, sehingga dia raih ke lagu tu sampai tinggal, sampai langgar hukum tajwid. Daripada matnya dan qasarnya, daripada matnya tu panjang, hak sepatut panjang jadi pendek, dan qasarnya hak patut pendek jadi panjang. Begitu. Macam alhamdulillahi rabb. Situ pun salah dah. Al tu pergi panjang. Apa nak pergi perang gitu. Lepas tu alhamdulillah pula. Hamdu pergi perang. Dia pergi pegang lama. Alhamdulillah. Sedap tu sedap bunyi, tapi apa pergi dengung di ham tu. Alhamdu, ham tu tak payah dengung sebab mim tu mim yang patut diizharkan saja. Dia bukan kena dengung. Jadi lagu sedap bunyi tapi kau tajwid salah. Itu sepatutnya pendek dikit panjang. Okey, nampak tak? Maka apa hukum dia tu? Maka haram ia menghilangkan hormat pada Quran. Kata tuan kita, maka hukum dia haram. Kenapa haram? Ia menghilangkan hormat pada Quran. Menghilangkan hormat tu menghilangkan adab dengan Quran. Adab dengan Quran mesti baca dengan tajwid. Tiba-tiba kita tak baca tajwid, kita kira raih ke lagu lagi. Salah. Kemudian kata dia lagi, fahris ala tarqiqil hamzati ma'a sukunil lam. Maka bersungguh-sungguhlah atas menipiskan hamzah, yakni alif, serta matikan lam. Tu. Maka bersungguh-sungguhlah atas menipiskan hamzah. Hamzah mana tu? Alhamdu. Alhamdu tu. Nipis dia, jangan bertebal. Jadi alhamdu, bukan alhamdu, atau apa? Ilham, tu nipis sangat pula. Alhamdu. Dia nak yakni alif, serta matikan lam. Lepas tu lam tu kena matikan sungguh. Jadi lam tu matikan sungguh, jangan beri jadi hidup dia. Jangan jadi hidup dia. Ke mana pula hidup? Alhamduni tuan-tuan. Tu hidup lah tu. Dia kena mati sungguh. Alhamdulillah. Tu baru mati. Fatihah ni penting tuan-tuan. Penting, kena betul sungguh Fatihah ni. Sebab Fatihah ni surah yang kita ulang 17 kali sehari ulang dalam semayang. Nak beri sahkan semayang kita, kena beri baca Fatihah tu dengan betul. Kalau Fatihah tak betul, maka jadi samtirong lah kepada solat kita tu. Maka beri perhatian masa sebut alhamdu tu, jangan beri telajak. Jangan. Saja. Potong lalu. Alhamdu. Dia kalau telajak tu dipanggil hukum apa tu dalam tajwid? Dia panggil qalqalah. Kita dah buat qalqalah pada huruf yang tak sepatutnya. Huruf qalqalah ni ada 5. Qutbu jad, qaf, ta, ba, jim, dal. Itu sahaja hurufnya. Selain daripada huruf yang qaf, ta, ba, jim, dal tu, maka dia tak perlu buat qalqalah. Yang perlu kita buat qalqalah huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. 5 ni saja. Jadi
Kalau kita lebihkan ta'dil lam tu, dia akan jadi qalqalah. Sebab qalqalah ni dia melantun. Sifat qalqalah ni qalqal. Maka ala tu jadi qalqalah yang tak sepatutnya diqalqalahkan. Maka kena mati sungguh. Al. Sebab itu dikata ma'a sukunil lam. Bersama kita sebut al tu, a tu dengan nipiskan dan kita matikan sungguh-sungguh lam. Maka tuan kita penyusun dia beri peringatan. Jaga-jaga dia kata. Huruf ba pada apa? Rabbi. Jangan telo. Jangan telo, yakni imalah seperti bel yang dikehendaki bunyinya bil. Dia kata jangan telo masa sebut Rabbi tu. Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi tu jangan jadi telo sebut. Lagu mana telo sebut tu yang dimaksudkan oleh tuan kita ni? Iaitulah Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi tu salah. Dia kena Rabbil Alamin. Itu betulnya. Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin. Okey, faedah pula. Dia kata alif lam pada alhamdu itu ialah alif lam qamariyah namanya. Jadi alhamdu tu yang kita sebut al tadi tu, yang kata jangan terlebih tu, alif lam ni yang di depan tu nama dia alif lam qamariyah. Qamariyah. Nama dia gitu. Maka hukumnya wajib diizharkan, yakni nyata sebutannya. Wajib kita baca dengan alhamdu. Bukan payah nak sebut tu. Kalau kita tidak nyatakan lam tu sebab tu alhamdu, ahamdu. Jadi ahamdu salah, kena ada lam tu. Maka wajib diizharkan, yakni nyata sebutannya. Maka jumlah huruf qamariyah ni, alif lam qamariyah ni, ada berapa banyak alif lam huruf yang bila mana dia duduk selepas alif lam ini, maka kita akan sebut dia dengan cara begitu. Dalam Quran ni bila alif lam ni banyak tepat. Okey. Cuma ada tempat-tempat bila kita jumpa alif lam dan huruf ni. Alif lam dan huruf ni. Maka automatik kita tahu, oh ni dia kena lam tu kena baca jelas izhar. Gitu. Kalau selepas lam tu ada huruf ni. Berapa huruf tu dalam Quran ada? Ada sebanyak 14 belaka. Maka jumlah huruf qamariyah itu 14 hurufnya dihimpun pada kata ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ibri alif ba ghin 3. Hajjaka ha jim kaf 6. Wa khaf waw kha fa. Ada 3 6 9 dah. Lepas tu aqimahu. Aqimahu tu ain qaf ya mim ha. Ada 5 situ. Jadi 3 6 9 9 campur 5 14. Ada 14 huruf terhimpun dalam satu kalimah, dalam satu ayat. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Tu cara nak ingat dia. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Tu. Jadi ada 3, aqimahu ada 5. Campur-campur semua 14. Jadi kalau ada 14 huruf ni selepas alif lam, maka kita fahamlah alif lam tu kena baca kena nyatakan, dipanggil qamariyah. Kena panggil qamariyah. Qamariyah tu makna dia bulang. Alif lam bulang. Kenapa disebut alif lam bulang? Sebab alif lam itu diumpamakan sebagai bintang. Maka bintang itu dia akan melihat kepada apa yang selepasnya. Selepasnya tu sama ada bulan ataupun matahari. Kalau lah ada bulan, maka bintang tu biasanya nampak ke tak tuan-tuan? Nampak lah, sebab bila bulan ada menandakan waktu malam. Maka bila waktu malam bintang nampak.
Kalaulah selepas pada bintang tu ada matahari, matahari tu tandanya siang. Bila siang hari, bintang tak nampak. Itulah dia punya simbolik nama alif lam qamariyah ataupun syamsiyah. Alif lam ada dua, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jadi kita sambung lagi perbahasan pasal alif lam ni pada pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.